Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita dengan tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Baik, sebelum kita mula, Hudaibiyah itu adalah nama sebuah tempat di antara Madinah dan Mekah. Ini adalah Hudaibiyah. Baik, kita akan sambung dengan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Cerita ini kamu boleh tengok dalam buku teks, tapi hari ini Ustazah akan ceritakan kepada kamu. Baik. Pada satu hari, Rasulullah SAW telah bermimpi melakukan umrah. Melakukan umrah bersama para sahabat. Jadi bila Rasulullah bangun, Rasulullah pun menceritakan mimpi ini kepada para sahabat. Jadi para sahabat ni pun terlalu seronok, terlalu excited dan diorang pun membuat persiapan untuk ke Mekah. Untuk membuat umrah. Okey, jadi diorang ni pada tahun ke-6 Hijrah, bulan Zulkaidah, diorang pun berangkatlah ke Mekah. Diorang pun bawa lah semua binatang ternakan untuk disembelih dekat Mekah nanti. Okey, bilangannya adalah seramai 1,400 orang. Okey, jadi bila tiba di Zulhulaifah, Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Islam yang lain telah berihram umrah. Diorang berniat di Zulhulaifah, niat umrah. Okey, jadi tiba-tiba Rasulullah ni telah mendapat berita bahawa orang-orang musyrikin dekat Mekah ni tengah get ready nak perang dengan Rasulullah. Nak halang Rasulullah dengan umat Islam masuk ke Mekah. Dia orang tak nak bagi Rasulullah buat umrah. Jadi, apa yang Rasulullah buat? Okey, Rasulullah telah pilih jalan yang lain untuk ke Mekah. Rasulullah pilih jalan yang berliku-liku, jalan yang di celah-celah bukit untuk sampai ke Mekah. Okey, cuba tengok. Kita sekarang nak pergi Mekah, nak pergi mana-mana, kita naik kapal terbang. Jadi Rasulullah dulu naik unta. Lepas tu, kena lalu pula jalan yang berliku-liku. Tengok macam mana diorang, susah payahnya diorang untuk membuat ibadah. Okey, jadi kita kena bersyukur. Okey. Jadi bila Rasulullah dah mulakan perjalanan semula, okey, tiba-tiba unta Rasulullah ni nama Al-Qaswa. Unta Rasulullah ni tiba-tiba dia stop dekat satu tempat. Okey, bila dia stop, semua orang pun stoplah bersama-sama dengan Rasulullah. Dekat tempat ni, tiba-tiba ada satu orang musyrikin nama Budail bin Warqa. Dia datang, dia jumpa Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa kau ke sini? Untuk apa kau nak ke Mekah?" Jadi Rasulullah pun bagi tahulah, kata kami ni nak datang ke Mekah semata-mata nak buat umrah sahaja. Kami tak mau buat benda lain. Okey. Lepas tu orang-orang musyrikin pun hantar lagi beberapa orang. Okey, nak tanya Rasulullah, untuk apa nak datang ke Mekah? Okey. Jadi antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding. Okey, tanya Rasulullah, kenapa hampa nak mai Mekah? Okey. Jadi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah telah mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan masyarakat di Mekah. Jadi Sayyidina Uthman pun dah pergilah ke Mekah untuk berunding. Tiba-tiba apa yang berlaku? Telah tersebarlah berita bahawa Sayyidina Uthman ni telah dibunuh. Jadi Rasulullah dan para sahabat ni sangat terkejut dan sangat marah bila jadi macam ni. Okey, jadi Rasulullah pun telah ajak orang-orang Islam ni untuk berbai'ah. Berbai'ah ni apa? Membuat perjanjian. Okey, untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam. Mana boleh diorang bunuh orang Islam kan? Jadi Rasulullah pun telah membuat perjanjian dengan orang Islam. Okey, ikrar taat setia ni dinamakan Bai'atul Ridwan. Sebab berlaku di bawah sepohon pokok. Okey. Lepas diorang buat perjanjian tu, Bai'atul Ridwan ni, tiba-tiba diorang dapat berita pula. Kata, Sayyidina Uthman ni sebenarnya tak dibunuh pun. Okey, jadi bila berlaku kes macam ni, telah tersebarlah berita tentang Bai'atul Ridwan ni kepada orang musyrikin. Diorang terkejut, diorang rasa sangat takut.
Sebab apa? Sebab Rasulullah dah buat satu perjanjian. Diorang takut kata Rasulullah akan datang serang orang-orang musyrikin. Jadi, diorang ni buat apa? Orang-orang musyrikin, orang-orang jahat ni, diorang telah hantar seorang sahabat nama Suhail bin Amru. Telah diutuskan untuk berunding pula. Dia hantar pula seorang musyrikin ni. Okey, untuk berunding. Jadi, bila berunding inilah yang terjadinya perjanjian Hudaibiyah secara bertulis. Okey. Jadi, Rasulullah SAW telah meyakinkan para sahabat bahawa ini adalah perintah Allah dan tidak akan mempersia-siakan. Jadi, selepas berlakunya perjanjian ini, Rasulullah beritahu kepada umat Islam suruh bertahallul. Bertahallul ni keluar daripada ihram. Maksudnya tak jadilah guna berumrah. Okey? Diorang bertahallul dengan menyembelih haiwan-haiwan ternakan dan mencukur rambut. Jadi, pada masa itu para sahabat semua tengah sedih. Sedih sebab apa? Sedih sebab tak dapat nak buat umrah pada tahun tersebut. Okey. Jadi, akhirnya isteri Rasulullah ni bernama Ummu Salamah mencadangkan. Dia kata, tak apalah Rasulullah lah bertahallul dulu. Jadi bila orang-orang Islam yang lain nampak Rasulullah bertahallul, bercukur rambut, jadi orang lain yang lain pun ikut Rasulullah sekali. Okey. Jadi boleh faham? Sekejap lagi kita tengok apa isi perjanjian Hudaibiyah ni. Apa yang diorang janji dengan orang musyrikin. Okey? Boleh faham cerita ni? Simple je kan? Okey, isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Ada 5 isi kesemuanya. 5 benda yang diorang janji dengan, yang Rasulullah berjanji dengan orang musyrikin dan orang musyrikin berjanji dengan orang Islam. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Maksudnya tak boleh berperang. Tak boleh berperang selama 10 tahun. Sebab apa? Dapat mengelakkan pertumpahan darah dan umat Islam dapat menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Okey. Bila tak ada berlakunya peperangan, umat Islam ni bebaslah nak berdakwah. Tak ada orang yang akan halang, kan? Okey, yang kedua, tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun tersebut. Jadi, pada tahun diorang nak buat umrah tu, perjanjian Hudaibiyah tu kan? Diorang tak boleh buat umrah pada tahun tu. Tapi, benda ni menyebabkan keazaman orang-orang Islam makin bertambah untuk kembali ke Mekah untuk buat umrah. Diorang kata tak apa. Tak buat umrah pada tahun ni, insyaAllah akan ada tahun yang berikutnya untuk membuat umrah. Baik. Isi yang ketiga adalah umat Islam ataupun orang-orang musyrikin bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak lain. Jadi ini membuka peluang menjalin hubungan dengan negara dan kabilah yang lain. Ini salah satu strategi Rasulullah lah. Nak menyebarkan Islam. Okey, yang keempat. Okey, kalaulah orang-orang Quraisy datang ke Mekah, okey, mereka ni akan dipulangkan semula. Kalau orang Madinah ke Mekah pula, tak akan dipulangkan. Okey, contoh kalau orang-orang yang bukan Islam, diorang pergi ke Mekah, diorang akan dipulangkan semula. Tapi kalau orang Madinah pergi ke Mekah, diorang tak akan dipulangkan. Kalau tengok dekat sini nampak macam berat sebelah kan? Mana Acik kalau orang yang tak Islam pergi ke Mekah boleh balik. Tapi orang yang Madinah pergi ke Mekah tak boleh balik. Ini adalah salah satu strategi Nabi untuk berdakwah dan menjadikan semakin ramai orang-orang memeluk Islam. Okey, yang terakhir. Mari kita tengok apa hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, ini siapa ya? Ini raja kita. Okey, sebagai pemimpin, okey, kita kena bijak mengatur strategi. Tengok macam Rasulullah. Tak boleh ikut jalan tu, Rasulullah ikut jalan ni. Kan? Bijak mengatur strategi. Tenang dan rasional. Walau apapun yang terjadi, Rasulullah tetap tenang dan rasional untuk membuat keputusan. Bijak membuat keputusan. Okey, ini siapa? Ini kita lah sebagai seorang Muslim. Kan? Kita sebagai orang Islam. Okey, kita kena wajib mentaati perintah Allah dan Rasul. Tengok macam para sahabat. Okey, Rasulullah kata tak apa kita tak buat umrah.
Diorang ikut je cakap Nabi kan. Diorang tak lawan pun. Yang kedua, kita kena bersungguh-sungguh dan menepati janji. Tadi kan diorang dah janji nak gencatan senjata 10 tahun. Yang semua tu janji tadi kan. Jadi kita kena menjadi orang yang menepati janji. Dan yang terakhir, okay, siapa yang kat belakang ni? Ni raja kita ni kan. Yang kat belakang ni siapa? Kita lah sebagai rakyat. Sebagai orang yang dipimpin. Kita kena taat kepada pemimpin. Sama juga macam ni tadi. Kita kena taat kepada apa yang raja kita cakap, apa yang pemimpin kita cakap, kita kena ikut dan menyokong pemimpin. Okey, selagi mana perintah diorang ni tak melanggar syariat. Diorang tak kata, okey buka tudung. Jangan pakai tudung. Selagi mana benda ni tak langgar syariat, kita boleh ikut. Okey? Dan yang terakhir, kita kena bertoleransi. Baik. InsyaAllah, setakat ini sahaja kelas kita hari ini. Kalau ada soalan, boleh ajukan. InsyaAllah nanti kita bincang. Baik, Assalamualaikum.